اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kerana hadir lagi ke dalam channel Radio 12 Malam bersama dengan saya Angah. Baik, untuk malam ni saya tengok ramai dah yang balik kampung. Untuk makluman, saya tadi dah sampai Bukit Gantang. Terpaksa juga patah balik kerana urusan kerja. Tengoklah besok macam mana, boleh balik ke Kedah ataupun tidak. Mudah-mudahan okey ya. Yang mana yang sedang memandu, sambil-sambil tu bolehlah dengarkan kisah ini ya. Baik, kita tak nak ngoceh panjang sambil menghadap jam, sebab saya tengok tadi mengalir ke utara jalan memang sesak. Okey, untuk makluman juga sekarang jam menunjukkan 12.49 pagi. So saya akan rekod terus. Mudah-mudahan cerita pada pagi buta ni boleh menemani anda ketika sedang bersesak-sesak dalam jam itu. Bukan jam dah tu, stuck dah tu. Baik, kita teruskan daripada kisah Tamar Jalis jilid yang kedua, episod yang ke-45 yang bertajuk Badan Pawang Berasap. Datuk terus menggosok-gosok pangkal hidungnya beberapa kali. Matahari pagi kian meninggi. Matahari pagi kian meninggi. Sudah berada di paras pucuk kelapa bercabang dua dan sinarnya terus menjamah pada air sungai yang bergelombang kecil itu. Memang tidak ada seorang pun penduduk kampung Tanjung Ara yang mengetahui kami berada di kawasan itu. Kedudukannya agak tersorok dan dilindungi oleh beberapa pohon-pohon besar yang digayuti oleh akar sebesar lengan budak. Manakala bibir tebing tempat kami berdiri pula berkeadaan seperti sebuah teluk kecil yang pantainya berpasir halus. Melihat pada keadaan tempat tersebut dan bentuk pasir yang terdapat di situ, ternyata kawasan tersebut menjadi tempat buaya berjemur dan bertelur. Bagaimana? Apa kau mahu menyangkal dengan apa yang aku katakan itu? Datuk terus merenung wajah Saadun Juling. Tidak ada jawapan yang diberikan oleh Saadun Juling pada pertanyaan itu. Datuk lalu mengurutkan dahinya hingga kelihatan berlapis dua. Saadun Juling secara mendadak menggenggam penumbuk dan menahan nafas hingga mukanya kelihatan merah. Bila Saadun Juling melepaskan nafasnya, terdengar macam bunyi suara buaya yang mendengkur dan wajahnya kelihatan garang sekali. Biji matanya pula terbeliak mempamerkan urat mata yang merah berlajur atas selaput mata putihnya. Ini bukan berlajur, ini berjalur betul kan? Berjalur atas selaput mata putihnya. Kelopak matanya nampak berlapis macam kulit buaya tua. Ni, aku tahu kau marahkan aku, Saadun. Tetapi cubalah kau fikir, berapa lama kau mahu melakukan kerja tu kutuk ni? Itu urusan aku. Dan urusan aku pula menyelamatkan orang-orang dekat sini. Kau faham tak? Lagi sekali Saadun Juling terdiam. Perlahan-lahan dia melangkah ke hadapan sambil membelakangi Datuk. Dalam sekelip mata sahaja, Saadun memusingkan badannya lalu berdiri berhadapan dengan Datuk sambil membongkokkan badannya. Tetapi biji matanya tetap menentang biji mata Datuk. Dada saya mula berdebar dan hati kecil saya bagaikan dapat meramalkan yang Saadun Juling akan bertindak di luar rasa peri kemanusiaan. Datuk masih lagi berdiri dengan tenang. Mata Datuk tidak berkelip-kelip ke arah biji mata Saadun Juling yang kelihatan agak tersembul dan bersinar-sinar macam mata kucing hutan terkena suluh lampu picit. Pekik Saadun Juling sambil melompat lalu melepaskan satu tendangan kilat ke dada Datuk. Kerana tendangan itu terlalulah kencang dan kuat, Datuk jatuh ke bumi. Dalam keadaan yang serba cemas itu, Saadun Juling berpusing ke arah saya lalu melepaskan penumbuk sulungnya ke pipi kanan saya. Pandangan saya jadi berpinar-pinar. Pipi pula mula terasa bengkak dan menebal. Saya terjatuh atas rumpun lalang liar. Saya tidak berdaya mahu bangun. Saadun Juling terus menyerang Datuk dengan bertubi-tubi.
menyepak dan menendang ikut suka hatinya pada tubuh Datuk yang tersungkur di bumi. Datuk tidak membalas serangannya yang begitu cepat bagaikan kilat itu. Datuk lebih banyak mengelak dan mempertahankan dirinya. Sa'adun Juling memperlihatkan kehandalannya mengalahkan pihak lawan. Gerak tangan dan kakinya macam kibasan ekor buaya. Dan muka Datuk mula dibasahi darah. Datuk kelihatan tidak bermaya dan Sa'adun Juling kian ganas. Dia semakin ganas terus menyerang tanpa belas kasihan. Hei! Jerit Sa'adun Juling dengan lantang. Ketika itu saya lihat batang tubuhnya sudah berada di awang-awangan. Kau bunyi apa pula ni? Dan bersedia untuk menendang pangkal leher Datuk. Kalau tendangan itu tepat pada sasarannya, pastilah nyawa Datuk akan melayang dari badan. Bila tendangan dari Sa'adun Juling hampir ke batang leher, Datuk segera mengelak dengan memusingkan badannya ke arah perdu pokok bunga Tanjung. Usaha Datuk itu berjaya. Sa'adun Juling tertendang perdu bunga Tanjung itu. Kerana tendangan itu terlalu kuat, sebahagian daripada kulit perdu bunga Tanjung itu terkopak. Sa'adun Juling menjalar atas bumi seketika. Kemudian dia merangkak macam buaya untuk menyerang Datuk. Dengan cepat, Datuk bangun lalu melompat ke atas belakang Sa'adun Juling. Kedua belah tangan Datuk memegang rambut Sa'adun Juling di bahagian ubun-ubun kepala. Sa'adun Juling tidak melawan. Dia terkapar di atas bumi dengan kedua belah tangannya terkedang macam katak yang mati dilanggar tayar luri. Sa'adun, aku tahu di mana kekuatan dan sumpah ilmu kamu ni, kata Datuk sambil bangun. Di tangan Datuk saya lihat tergenggam rambut Sa'adun Juling. Tanpa banyak cakap, Sa'adun Juling terus bangun dan duduk bersandar di perdu bunga Tanjung. Dia kelihatan letih benar. Nafasnya tercungap-cungap. Datuk terus membersihkan darah di muka dengan daun serunai laut. Kemudian daun itu diramas-ramasnya, lalu disapukan ke bahagian muka yang bengkak. Tidak sampai 10 minit kemudian, bengkak dan lebam di mukanya terus hilang. Ketika Datuk mengubat mukanya dengan daun serunai laut, rambut Sa'adun Juling disembunyikan di celah ketiak kanan. Ni Sa'adun, aku minta pada kamu supaya jangan nak memuja semangat buaya yang boleh menyusahkan orang-orang di sini. Datuk merayu dengan nada suara yang lembut. Sa'adun Juling menjuihkan bibir ke bawahnya. Sa'adun Juling menjuihkan bibir bawahnya ke hadapan. Datuk terus termenung panjang. Sa'adun, jangan jadikan diri kamu tempat orang meletakkan sumpah. Dan cara kau mencari rezeki begini tak berkat. Rezeki yang kau terima ni panas. Kau tak bolehlah nak hidup senang. Tambah Datuk lagi dengan wajah yang tenang. Sa'adun Juling tetap membisu. Tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan dirinya mahu patuh dengan permintaan Datuk. Datuk jadi serba salah. Segala usahanya menemui jalan buntu. Datuk terus membasuh muka dengan air sungai. Lama jugalah Datuk merenung bayang wajahnya dalam air. Setelah itu dia memetik daun keladi liar yang tumbuh di tebing sungai. Daun keladi itu terus diisinya dengan air. Diisinya dengan air sambil mulutnya bergerak-gerak membacakan sesuatu. Dengan kedua belah tangannya, dia menatang air di dalam daun keladi dengan hati-hati. Ini kerana dia tidak mahu rambut Sa'adun Juling yang disembunyikannya di celah ketiak itu jatuh ke tanah. Bila Datuk sudah hampir dengan Sa'adun Juling yang tercungap-cungap di pangkal pokok itu, Datuk segera mencurahkan air dalam daun keladi ke muka Sa'adun Juling. Saya lihat muka Sa'adun Juling pucat seketika. Kemudian baru berdarah kembali. Sebelum Sa'adun Juling berkata sesuatu, Datuk terus menepuk dahi Sa'adun Juling sebanyak 3 kali berturut-turut sambil membacakan selawat Nabi. Biarkan dia di situ. Aku sudah melembutkan hatinya. Semoga niat baik aku ni diberkati oleh Allah, ujar Datuk pada saya. Datuk terus duduk di sisi saya sambil melagakan ibu jari dengan jari telunjuk. Okey, macam orang yang membilang tasbih. Okey, baik, dapat bayangkan. Sa'adun, marilah kita berbuat baik sesama manusia dan mencari rezeki yang halal. Tidak memeras orang lain secara terhormat untuk kepentingan diri kita sendiri, kata Datuk sambil merenung ke muka Sa'adun Juling. Saya lihat Sa'adun Juling menarik nafas panjang sambil merenung ke arah langit yang terang benderang itu. Aku minta
kau menghentikan perbuatan jahat dan menghalau buaya tu dari sini. Ya, itu saja permintaan aku, Sa'adun. Satu permintaan yang cukup mudah. Saya terdengar suara Datuk mula meninggi. Sa'adun Juling menjeling tajam ke wajah Datuk. Mudah bagi kau, tapi susah bagi aku. Suara Sa'adun Juling mula keras. Maksud kau? Kalau aku menurut cakap kau, ertinya aku dah menyerah nyawa aku pada buaya. Aku akan mati. Hidup mati kau bukan kuasa buaya. Nyawa seseorang tu tergantung pada Allah. Kalau kau pandai, kau sendiri halau buaya di sungai. Aku tak mahu. Kau jangan halang kerja aku. Sadun, aku ni bukan pawang buaya macam kau. Apa yang aku lakukan selama ni ialah petua untuk menjinakkan buaya. Petua tu aku perolehi dari orang tua-tua. Itu sahaja yang ada pada diri aku. Matahari kian panas bersinar. Angin yang bertiup sekitar kawasan itu tidak dapat memberikan rasa sejuk pada diri saya. Setiap kali saya menggerakkan kulit muka, saya terasa sakit dan pedih akibat kena penumbuk sulung dari Sa'adun Juling. Bila saya raba tapak tangan bahagian kulit yang pedih itu, terasa tebal dan membengkak. Oh, dia bukan meraba tapak tangan. Dia meraba bahagian yang sakit tu dengan tapak tangan. Baik. Tak apa, Sa'adun. Aku ni mengajak cara baik, kau tak mahu. Baiklah, mulai saat ini kita bermusuh. Kalau aku lalai, akan menjadi habuan kau. Dan kalau kau pula lalai, kau akan jadi habuan aku. Ingat ya, kejahatan kamu akan aku ceritakan pada orang-orang di sini. Datuk mengugut Sa'adun Juling. Rambut Sa'adun Juling yang disembunyikan di bawah ketiak dikeluarkan untuk disimpan dalam saku baju hitamnya. Kemudian Datuk mengajak saya pulang. Baru 5 langkah melangkah, Sa'adun Juling menerpa ke arah Datuk sambil menghulurkan ulu golok pada Datuk. Saya dan Datuk tergamam. Allah Akbar, la ilaha illallah. Uish. Sekejap. Okey guys, sorry. Terkejut saya ni. Untuk makluman, kejiranan saya semua dah balik kampung. Saya dah cerita, saya dah bergerak dan saya patah balik. So, kejiranan saya kosong ni. Saya membaca. Dan real sangat tau. Real sangat. Saya, atas kepala saya ada lampu lah. Kan, macam video yang you all yang macam yang macam kawan-kawan semua tengok itu hadis video, nampak kan? So lampu akan berada di atas kepala saya. Boleh bayangkan tak bila orang datang tengok bayang menutup lampu. So nampak bayang tu guys. Kepala otak dia. Ramadan tak habis lagi kot. Sabar. Sabtu raya. Terkejut ai. Jangan pelik-pelik lah. Ni cerita pasal buaya. Mana ada sungai. Sungai jauh sikit daripada saya ni. Sepadan dengan Selangor. Cerita pasal buaya je pun. Kalau cerita pasal yang semalam tu Awangah tu logik lah. Pasal jin saja kan. Kejap. Kita akan sambung balik sekejap ya. Saya cari balik kat mana tadi. Sudah. Baru 5 langkah melangkah, Sa'adun Juling menerpa ke arah Datuk sambil menghulurkan ulu golok pada Datuk. Saya dan Datuk tergamam. Langkah kami terus mati. Datuk dan saya berpandangan. Secara perlahan-lahan saya melangkah 3 tapak ke belakang. Bukanlah kerana takut, cuma bersiap sedia untuk nak lari. Pula kalau Sa'adun Juling mengamuk dengan tiba-tiba, risau saya. Ini untuk apa, Sa'adun? Potong rambut saya di bahagian tengkuk. Mulakan dari kiri ke kanan. Jangan sampai sehelai pun rambut saya ni jatuh ke tanah. Datuk pun segera mengambil golok dari tangan Sa'adun Juling. Datuk renung rambut Sa'adun Juling yang panjang dan lebat itu. Dengan hati-hati, Datuk mematuhi arahan yang dikatakan oleh Sa'adun Juling. Rambut yang sudah dipotong itu segera diserahkan kepada Sa'adun Juling kembali. Kemudian dia membungkusnya dengan kain hitam. Mari kita duduk, ujar Sa'adun Juling. Panas kian terik. 5 minit masa berlalu. Kami tidak bercakap walau sepatah pun. Cuma Sa'adun Juling sahaja yang memandang liar ke kiri dan ke kanan. Dari saku baju sebelah kirinya, Sa'adun Juling mengeluarkan kotak kecil. Kotak itu pula diserahkan kepada Datuk.
Bukalah kotak tu, katanya. Datuk pun membuka kotak tersebut. Di dalamnya termuat sebilah pisau cukur bersarung hitam, segumpal rambut, sebutir telur buaya yang masih baik keadaannya, serta 2 bilah gigi buaya yang sudah berlubang. Pada lubang itu dicucuknya dengan benang hitam. Bila disarungkan ke leher akan menjadi kalung. Ini ibu geliga buaya. Saadun Juling menunjukkan pada Datuk satu benda putih yang berkilat dan bentuknya seperti batu sebesar ibu jari. Benda putih itu dikeluarkan oleh Saadun Juling dari sebelah rusuk kirinya. Datuk menganggukkan kepala mendengar penerangan dari Saadun Juling. Saya cuma melihat dan memasang telinga sahaja. Semangat buaya yang saya puja. Oh, silap. Semangat buaya yang saya puja berada di sini. Sekarang biarlah saya pulangkan padanya kembali dan saya minta pada buaya-buaya di sini pindah ke tempat lain. Muka Datuk berubah mendengar kata-kata itu. Saadun Juling terus mengambil sekepal pasir dan sehelai daun keladi. Pasir yang digenggamnya itu ditaruh atas daun keladi dan ibu geliga buaya ditaruh tengah-tengah pasir lalu dibungkus dengan daun keladi. Bungkusan itu digenggam dia sebentar sambil mulutnya menyebut sesuatu yang sukar saya fahami dan bahasa yang diucapkannya bercampur aduk. Ada bahasa Siam, ada bahasa Jawa dan bahasa Aceh. Bila semuanya sudah selesai, bungkusan itu dilemparkan ke dalam sungai. Dalam sekelip mata sahaja, air sungai bergelombang. Bila gelombang air sudah berakhir, Allah Akbar. Maaf gangguan audio sikit. Bila gelombang air sungai berakhir, gelombang itu telah berakhir, berpuluh-puluh ekor buaya timbul. Semua kepala buaya itu menghadap ke hilir. Pindahlah kamu dari sini. Aku sekarang bukan bapa kamu lagi. Pergilah ke mana-mana pun, jerit Saadun Juling. Ternyata buaya-buaya di sungai itu mendengar cakapnya. Buaya-buaya itu bergerak menuju ke kuala. Saya kagum dengan kebolehan luar biasa yang dimiliki oleh Saadun Juling. Saya kira rasa kagum itu dia terjadi juga pada diri Datuk. Sebabnya, apa yang dilakukan oleh Saadun Juling, Datuk perhatikan dengan penuh minat. Saadun Juling masih lagi merenung air sungai yang kelihatan agak tenang. Kelopak matanya tidak berkedip. Tiba-tiba, air sungai bergelombang kembali. Seekor buaya sebesar batang kelapa timbul di permukaan sungai. Dan buaya itu berenang ke tepi sungai. Berhenti dan tunjukkan badan kamu, kata Saadun Juling. Buaya itu segera menimbulkan seluruh badannya. Warna badan buaya itu agak keputih-putihan sedikit dan pergerakan kaki serta ekornya tidak pula sepantas macam buaya-buaya yang lain. Aku dah tak perlukan kamu lagi. Sekarang ni aku nak kembalikan semangat kamu yang aku pinjam pada kamu kembali. Sumpah yang kita buat sudah tak ada lagi. Kau berhak memakan daging aku dan aku berhak membunuh kamu. Saadun Juling terus berkata-kata dengan buaya tersebut. Saya lihat buaya itu terus menyelam dan gaib. Di tempat buaya itu menyelam, muncul pula sepotong kayu hitam semacam kayu arang yang panjangnya kira-kira 2 kaki. Kayu itu berpusing-pusing di situ dengan ligatnya sambil mengeluarkan asap yang nipis di permukaan sungai. Asap itu nampak memanjang naik ke udara. Beberapa saat kemudian, asap itu pun hilang dan Saadun Juling terus jatuh ke tanah. Badan Saadun Juling kelihatan kaku, tidak bergerak dan kedua belah kelopak matanya tertutup rapat. Dari sinar matahari yang cukup terik itu, saya lihat seluruh badan Saadun Juling mengeluarkan wap seperti wap dari ketul ais. Bila wap itu hilang, Saadun Juling mula bergerak dan terus bangun. Dengan langkah yang tenang, dia mendekati Datuk. Kamu lihat tak buaya putih tadi? Ya. Sebenarnya badan buaya tu tak putih. Cuma penglihatan kita saja yang membuat kita menyangka buaya tu putih. Maksud kau, Saadun? Itulah buaya jadi-jadian yang aku puja dari puntung kayu hanyut dekat tengah sungai waktu malam. Sebelum puntung tu aku puja, puntung tu aku serahkan pada guru aku untuk ditapa selama 7 minggu dalam lubuk airnya yang berpusing. Setelah dipujanya, barulah diserahkan pada aku untuk memujanya dengan beberapa syarat yang tertentu. Datuk renung wajah Saadun Juling lama-lama. Kemudian Datuk tersenyum sambil meraba pipi kanannya berkali-kali.
Datuk menghulurkan tangan pada Saadun Juling. Cepat-cepat Saadun Juling menyambut huluran tangan Datuk itu. Mereka berjabat salam penuh mesra sambil ketawa penuh makna. Kita bersahabat. Tetapi kalau kau tersilap langkah, artinya kau habuan aku. Begitu jugalah dengan aku. Kalau tersilap langkah, akan jadi habuan kamu. Kata-kata itu diucapkan oleh Saadun Juling dengan penuh semangat. Salah dialog lagi lah, ya Allah. Ini si Juling pula. Saadun Juling punya dialog. Saya ulang balik ya. Minta maaf ya. Kita bersahabat. Tetapi kalau tersilap langkah, artinya kamu tu habuan aku. Begitu juga dengan aku. Kalau tersilap langkah, akan jadi habuan kamu. Kata-kata itu diucapkan oleh Saadun Juling dengan penuh semangat. Kalau itu sebagai satu syarat untuk kita bersahabat, aku terima Saadun. Balas Datuk. Memang itu syaratnya. Aku senang bila kau terima syarat tersebut. Sahut Saadun Juling. Seram juga mendengar janji dua orang yang mahu bersahabat ini. Pelik dan ganjil sekali buat diri saya. Saadun Juling terus melangkah beberapa tapak ke belakang dan ke hadapan di hadapan Datuk. Kerana Datuk masih duduk bersila di tanah, langkah yang diatur oleh Saadun Juling itu diperhatikan dengan ekor mata sambil bersedia kalau langkah itu akan bertukar menjadi buah silat lalu mencari sasaran di tubuh Datuk. Mujurlah langkah Saadun Juling itu tetap dengan langkahnya. Tidak ada pun tanda-tanda yang akan bertukar menjadi buah silat yang membuat perasaan Datuk jadi tenang. Dalam keadaan yang begitu tenang, Saadun Juling terus melompat dengan tiba-tiba dan terus duduk bersila di hadapan Datuk. Saadun Juling hulurkan kepalanya yang berambut panjang serta lebat itu pada Datuk. Gunakanlah pisau cukur tadi dan cukurlah rambut ni. Aku mahu membuang segala ilmu yang aku tuntut. Wajah Datuk kelihatan berubah, bagaikan tak percaya dengan apa yang dituturkan oleh Saadun Juling padanya. Kau mahu mempermainkan aku? Atau kau memang berhajat betul ni? Aku bercakap benar. Segala kekuatan ilmu yang aku tuntut terletak pada rambutku. Sebab itulah aku menyimpan rambut panjang. Ada tujuan dan gunanya. Kata oranglah, ada muslihatnya. Oh, begitu. Fahamlah aku sekarang. Kau memang bijak. Pura-pura tak tahu. Padahal kau sendiri tahu. Bila kau menarik rambut aku. Bila kau tarik rambut aku tadi, aku dah tahu yang kau dah tahu rahsia diri aku. Datuk tersenyum mendengar kata-kata dari Saadun Juling itu. Datuk tidak dapat berdalih lagi. Dan secara terus terang Datuk mengatakan pada Saadun Juling, segala rahsia kekuatan itu diketahuinya setelah melihat cara-cara Saadun Juling berjalan serta cara kerdipan mata Saadun Juling. Secara jujur pula, Saadun Juling mengakui sebab utama dia mahu mengikut cakap Datuk kerana Datuk mengetahui rahsia kekuatan dirinya. Andainya Datuk tidak mengetahui rahsia itu, dia bermusuh dengan Datuk hingga hari kiamat. Tanpa membuang masa lagi, Datuk pun mencukur rambut Saadun Juling dengan meninggalkan rambut bahagian ubun-ubun kepala dalam bentuk bulat. Kerana rambut yang tinggal itu panjang membuatkan saya teringat pada rambut kaum Red Indian di Amerika yang selalu saya lihat dalam filem cowboy. Saya tersenyum. Memang bodoh kelihatannya bila orang tua berjambul dengan rambut yang panjang. Sebabnya, Datuk meninggalkan rambut tersebut adalah atas permintaan Saadun Juling sendiri. Sekarang, cukurlah rambut yang tinggal tu dan kau bersedialah mengelakkan diri kau dari terkena badinya. Kata Saadun Juling sambil menyuruh Datuk mengambil segumpal rambut, telur buaya dan 2 bilah gigi buaya dari dalam kotak kecil itu. Salah, saya baca rasa macam tak best suasana ni. Berapa kali saya terpaksa berhenti ni. Berhenti istighfar. Salah. Saya rasa pelik sangat. Tapi tak apa, tak lama ni, tak panjang ni, saya kena habiskan juga. Kalung dari gigi buaya disangkutkan ke lehernya, manakala segumpal rambut dan telur buaya diletakkan atas daun keladi dan daun keladi yang diisikan dengan barang tersebut pun diletakkan di bawah peha kanan Saadun Juling. Sekarang ni, cukurlah rambut tu dari arah matahari jatuh membawa ke arah matahari naik. Saadun Juling segera memberikan perintah. Datuk segera melakukannya. Bila mata pisau cukur terkena bahagian rambut tersebut, secara mengejut, hujan turun dalam panas yang terik itu. Air hujan yang kasar itu jatuh atas permukaan sungai, membuatkan air sungai kelihatan seperti meruap-ruap.
Saadun Juling memejamkan matanya dan tangan Datuk yang memegang pisau cukur kelihatan bergerak-gerak tidak tentu arah macam ditolak sesuatu. Dan akhirnya dapat juga Datuk mencukur rambut sejemput itu setelah dia membaca beberapa potong ayat suci. Baik, kita boleh bayangkanlah rambutnya macam si pekan. Pekan, kisah batu belah, batu bertangkup. Telahlah aku mengidam. Bukan mengidam, mengkelan. Bukan. Dah lupalah saya. Kisah batu bertangkup tu boleh bayangkan ya. Kempunan, mengkelan pula dah. Bila rambut itu selesai dicukur, hujan panas segera berhenti. Tetapi wajah Datuk kelihatan kebiru-biruan. Kedua belah bibirnya nampak hitam dan badannya menggeletar macam orang yang kena serangan demam kura. Datuk segera menghampiri saya serta menyuruh saya mencari daun lidah buaya dan cendawan telinga monyet. Berpeluh jugalah badan saya mencari bahan-bahan yang dikendaki oleh Datuk sekitar kawasan itu. Nasib saya agak baik. Cendawan telinga monyet saya temui di batang getah buruk. Daun lidah buaya pula saya temui dalam jarak satu rantai dari batang getah buruk tersebut. Semua bahan-bahan itu saya serahkan pada Datuk. Cendawan telinga monyet Datuk patahkan dua. Setelah digosokkan pada kaki kiri dan yang sebelah digosokkan pada tapak kaki kanan beberapa kali hingga rasa menggeletar di badannya hilang. Bahagian kulit atas daun lidah buaya Datuk kupas atau kita panggil siat dengan golok. Bila kulit itu tersiat, terdapat sejenis lendir yang rupanya macam agar-agar. Boleh tahu kita panggil apa? Aloe vera. Jeli-jeli macam tu. Lendir itu Datuk taruh atas tapak tangan lalu dimakannya. Saya terasa geli-geleman dan tekak saya terasa loya melihat Datuk menelan lendir dari daun lidah buaya. Bahagian bawah daun itu Datuk kupas juga. Lendirnya Datuk ambil dan disapukan ke muka serta kedua belah tangannya. Bibir Datuk yang kelihatan hitam segera bertukar menjadi merah. Begitu juga dengan wajahnya yang kebiru-biruan pulih seperti sedia kala. Daun lidah ni banyak khasiatnya. Kalau anak dara mahu kulit mukanya bersih serta halus tanpa jerawat, sapu je lah lendir ni dari daun ni. Kalau kita mahu kelihatan muda, awet muda lah ya, sapukan lendirnya ke muka setiap petang. Kalau badan terasa panas atau mahu menjaga kesihatan tubuh badan, inilah khasiat dia, kata Datuk pada saya sambil mengeliat. Kalau mahu mengekalkan rumah tangga hingga mati dan mahu berbini lebih satu, daun lidah buaya ni pun boleh guna. Orang ada lelaki yang pakai daun lidah buaya ni mudah menawan hati orang perempuan. Tapi mesti ada petua dan syaratnya. Belajarlah dengan Datuk awak, sampuk Saadun Juling. Dan saya mengharapkan Datuk akan mengeluarkan petuanya dan saya bersedia melakukannya. Sebagai lelaki, tentu sahaja saya teringin memikat atau jadi pujaan setiap gadis. Kalau perlu mahu beristeri lebih dari satu. Perasan kau Tamar. Kau tak tahu zaman kau tu tak macam zaman sekarang. Zaman sekarang banyak penyondol. Petua yang itu tak bolehlah diberikan pada Tamar. Belum tentu petua tu digunakan dengan sebaik-baiknya. Hari ni kita nampak bagus. Bila dah dewasa, belum tentu dia bagus. Kalau petua tu terlepas padanya, aku yakin dia akan jadi kambing randuk. Kambing randuk ni dalam kurungan dia begitu bapak kambing yang kerjanya membilang kepala bini ataupun membilang kepala betina, kata Datuk lalu disambut dengan ketawa berdekah-dekah oleh Saadun Juling. Boy, ayat orang dulu panggil bapak kambing. Kami zaman sekarang masih lagi mengekalkan panggilan bapak ayam. Sesungguhnya, kata-kata Datuk itu meninggalkan kesan kecewa yang amat mendalam pada diri saya. Apa boleh buat? Mahu bertanya atau meminta petua itu pada Datuk, saya memang takutlah. Silap-silap tanya nanti. Memang, silap tanya atau minta nanti penampar confirm hinggap ke muka. Paling kurang pun kena maki. Matahari sudah berada betul-betul di atas kepala dan burung helang siwah mula terbang rendah mencari makan sambil berbunyi sekali-sekala. Ketika itu jugalah Saadun Juling membentang kain kuning berbucu 3 di atas tanah. Rambutnya sudah dicukur, dikumpul atas kain kuning tersebut. Begitu juga dengan pisau cukur, telur buaya, kalung gigi buaya dan segumpal rambut. Semua benda-benda itu dibungkus dengan kain kuning, lalu diletakkan di atas batang buruk dan dihanyutkan ke tengah sungai. Bila kain kuning di atas batang buruk itu bergerak ke hilir,
Helang siwah yang terbang terus menjunam serta menyambar kain kuning tersebut. Bila kain kuning itu berada di muncung burung helang yang berlegar-legar di udara, terdengar satu ledakan macam ledakan petir dan badan helang yang berada di udara berkecai. Bulunya bertebangan jatuh ke atas permukaan sungai. Semuanya dah habis. Ilmu yang dituntut sudah pulang ke tanah asalnya di Kuala Tari, Aceh. Menemui tuan dia, ujar Sa'adun Juling dengan wajah yang gusar. Habiskan jelah usia kamu yang ada ni untuk mengabadikan diri pada Allah. Mohon ampun dan bertaubatlah pada Allah. Semoga engkau akan bahagia dunia akhirat. Datuk terus menepuk bahu Sa'adun Juling sambil meninggalkan kawasan tersebut menuju ke pondoknya. Bunyi ledakan petir di tengah hari itu rupanya menimbulkan kegemparan pada para penduduk di Tanjung Ara. Beberapa orang penduduk yang ingin tahu tentang kejadian itu segera mencari Datuk. Apa yang kamu risaukan? Bunyi petir di tengah hari perkara biasa. Biasa, semuanya berlaku atas kehendak Allah. Kalau mahu mengetahui rahsianya, carilah sendiri. Saya sendiri pun tak tahu, kata Datuk pada orang kampung yang menemuinya di kaki tangga pondok tempat Sa'adun Juling menumpang. Tanpa banyak soal, orang-orang kampung terus pulang ke rumah masing-masing sebagai membuktikan kejujuran dan keikhlasan hatinya pada orang-orang kampung Tanjung Ara dan Datuk. Sa'adun Juling membuat keputusan untuk tinggal di kampung tersebut selama 2 minggu lagi. Alasan yang diberikan pada orang-orang kampung ialah untuk melihat sejauh mana kejayaannya menghalau buaya di sungai tersebut. Dan sungguh memeranjatkan, usaha Sa'adun Juling tidak sia-sia. Buaya cukup sulit untuk ditemui di sungai tersebut. Kalau ada pun, buaya tersebut hanya sekadar menumpang lalu, mempamerkan tubuh badan seminit 2 di permukaan sungai, kemudian terus hilang dan amat sukar dikesan ke mana buaya itu menghilangkan diri. Kerana kejayaan itu, orang-orang kampung telah sepakat untuk mengadakan kenduri kesyukuran dengan mengadakan jamuan makan tengah hari di surau kampung tersebut setelah menunaikan solat zuhur secara berjemaah. saya minta pada orang kat sini supaya jangan buang cicak ke sungai ataupun memancing ikan yang berumpankan cicak. Perbuatan tu memang dilarang dan merupakan satu pantang. Kalau dilanggar pantang tu, buaya akan mengamuk kembali. Jika ada di antara tuan-tuan yang memanggang cicak dengan buluh atau sebagainya lalu dibuang ke sungai, padahnya cukup buruk, buaya akan balas dendam. Dalam ilmu pawang buaya, hal ini memang merupakan pantang paling besar. Demikian Sa'adun Juling memberitahu kepada orang-orang kampung. Dia juga menyatakan pada orang-orang kampung bahawa segala ilmu yang dituntutnya bagi menangkap buaya sudah dibuangnya kerana dia mula sedar yang ilmu itu banyak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dalam majlis kesyukuran itu juga, Datuk mengambil daya usahanya sendiri mempertemukan Sa'adun Juling dengan suami wanita yang digodanya. Memang di luar dugaan Datuk lah pertemuan yang diadakan dengan tujuan yang baik menjadi sebaliknya. Suami wanita itu menaruh dendam pada Sa'adun Juling. Bila dia berhadapan dengan Sa'adun Juling, tanpa berfikir panjang, dia terus mencabar Sa'adun Juling supaya bergaduh dengan menggunakan parang panjang. Sa'adun, aku harap kau bersabar. Orang yang sabar dikasihi oleh Allah. Tujuan kita bukan mahu bergaduh. Apa yang kita lakukan adalah untuk kebaikan, untuk menghilangkan rasa permusuhan sesama Islam. Bukankah Islam mahu para pengikutnya berbaik-baik, hidup aman dan saling tolong-menolong? Kata Datuk kepada Sa'adun Juling. Saya ikut cakap awak, asalkan tujuannya baik, sahut Sa'adun Juling. Datuk terus mendekati si suami yang sedang marah itu. Datuk tepuk bahu kanannya 2-3 kali. Kemudian Datuk ambil keris pendek yang tergenggam di tangan si suami itu. Keris itu Datuk masukkan ke dalam sarungnya. Orang-orang kampung yang tidak tahu tentang kedudukan perkara tersebut jadi tercengang-cengang sambil berbisik sesama sendiri. Usah bimbanglah, mereka ni ada selisih faham sedikit. Biarlah saya cuba mengatasinya. Saya yakin, kalau kita bersikap sebagai orang Islam yang sejati, masalah ni boleh selesai. Datuk memberitahu orang-orang kampung dan menyuruh mereka bersurai. Datuk terus menemui si suami yang sedang naik darah itu kembali. Datuk terus bercakap-cakap dengannya sebentar. Sa'adun Juling cuba melihat dari jauh sahaja. Saya menarik nafas tanda senang hati kerana Datuk berjaya memujuk si suami yang sedang marah itu. Sa'adun Juling bersalam dengan si suami yang mempunyai parut di betis kanannya. Kemudian si suami itu mengajak Datuk, Sa'adun Juling dan saya ke rumahnya. Kami dijamu dengan kopi panas di anjur rumah. Saya mengaku saya bersalah dalam hal ni.
Ambillah golok ni dan lakukanlah apa sahaja demi menjaga kehormatan awak sebagai seorang suami. Saya ni rela mati atas perbuatan saya. Tiba-tiba Sa'adun Juling menghulurkan ulu golok pada si suami yang berparut di betis kanan. Tak perlu. Saya faham dan saya sudah mengetahui kedudukan diri awak. Saya maafkan awak. Walaupun perbuatan saya ni satu perbuatan yang dayus pada mata orang lain, saya tak merasa kesal. Menjauhkan perasaan dendam dan bergaduh sesama orang yang seagama itu lebih mulia. Dengan tenang si suami itu bercakap pada Sa'adun Juling. Mereka berdakap-dakapan dan menangis. Syed dan Datuk sungguh terharu melihat peristiwa tersebut. Dengan perasaan yang ikhlas, si suami itu terus bertanya pada isterinya sama ada dia mencintai dirinya ataupun Sa'adun Juling. Dengan jujur, si isteri itu menjawab, dia memang tidak mencintai atau menyayangi suaminya kerana si suami itu bukanlah pilihan hatinya. Dia menikah dulu pun semata-mata mendengar cakap kedua orang tuanya. Si suami menerima keterangan itu dengan dada yang terbuka. Kemudian dia membuat keputusan untuk menceraikan isterinya. Setelah Sa'adun Juling memberikan jaminan yang dirinya akan memperisterikan wanita tersebut. Ini cerita apa lelaki pula jadi penyundul ni? Sa'adun Juling membuktikan kata-katanya itu. Setelah wanita itu lepas edah, dia terus menikah dengan wanita tersebut. Kemudian, Sa'adun Juling membawa isterinya ke kampung halamannya dan memulakan penghidupan baru dengan membuka kedai kopi dan barang-barang runcit di tempatnya, dan namanya sebagai Pawang Buaya terus dilupakan orang. Terima kasih kerana sudi mendengar daripada mula sampai habis. InsyaAllah kita akan teruskan lagi dalam tempoh 2 hari lagi insyaAllah dengan episod yang seterusnya, iaitu episod yang ke-46 yang bertajuk Berjalan Atas Angin. Ini episod akhir yang 46 ni. Episod yang ke-46 ni adalah episod terakhir untuk jilid yang kedua. Kemudian kita akan bertemu lagi insyaAllah dalam jilid yang ketiga. Wow, tak sabar ni. Lagi sekali terima kasih kerana mendengar ya. Baik, bertemu lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.